أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان عريان ولباسه التقوى وثمرته العلم وزينة الحياة، أو كما قال. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryan, iman itu telanjang, wa libasuhu taqwa, dan pakaiannya adalah taqwa, wa thamaratuhu la ilmu, dan sifatnya adalah ilmu, wa zinatul hayah, dan perhiasannya adalah malu. Pengerusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam bila dan siap, ashabul fadilah, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, kepimpinan masyarakat, seterusnya hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini dapat sekali lagi kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala bagi kita melaksanakan tuntutan dan tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita mendirikan fardu subuh, dan insya-Allah di kesempatan waktu yang ada ni lebih kurang dalam 20 minit ke setengah jam lebih kurang, insya-Allah kita berada seketika di dalam raudhah, di dalam suatu taman-taman syurga, untuk kita mendengar beberapa peringatan, beberapa pesanan, dan mengambil sedikit mutiara ilmu yang boleh kita bawa balik sebagai bekalan kita, sebagai dijadikan sebagai amalan-amalan kita, yang mana amalan itu kita nak bawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala suatu ketika nanti. Jadi untuk tazkirah ataupun kuliah subuh pada pagi ni, saya nak bawa kepada tuan-tuan sebuah hadis yang saya kira jarang-jarang ataupun mungkin ada kita yang pernah dengar, iaitu di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, al-imanu uryan, iman itu telanjang. Sebab apa dikatakan iman itu telanjang? Sedangkan kita tahu iman ini
merupakan suatu nikmat yang terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Iman ni satu nikmat yang tak dapat nak dijual beli. Iman ini satu nikmat yang tak boleh nak diukur dengan harta benda, tak boleh nak ukur dengan duit ringgit dan seumpamanya. Sebab iman ini merupakan satu kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang dipilih oleh Allah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, manusia ni dia ada yang langsung tidak beriman sebab dia bukan daripada kalangan bukan muslim, non muslim, ya. Dan ada manusia ni dia muslim, dia orang Islam, tetapi dia tidak ada ciri-ciri keimanan di dalam diri dia. Ada manusia yang dia ni Islam dan dia ada secubit dan segelumit iman di dalam jiwa dia. Iman dia ni boleh dikatakan sebagai iman yang senipih kulit bawang. Ada manusia yang muslim dan memiliki iman lebih daripada senipih kulit bawang, lebih daripada itu. Dan ada manusia yang tinggi tahap dia, bukan hanya sekadar dia ni orang beriman, bahkan dia ni sebagai seorang yang muttaqin, sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ni kenapa Nabi sebut iman itu uryan, iaitu telanjang? Iaitulah kerana sebab iman ini dia seumpama budak yang baru lahir. Seumpama budak yang baru lahir. Kita tengok budak-budak bila mana dia baru lahir, yang Nabi kata kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kanak-kanak yang baru lahir ni dalam keadaan fitrah, maka balik kepada mak ayah dia. Sama ada nak corak dia melalui corak Majusi, ataupun corak Nasrani, ataupun corak Yahudi. Maka iman gitu juga, iman dalam diri manusia dia bermula dengan telanjang. Sebab iman ni dia percaya. Tapi kalau sekadar percaya, tidak ada amalan, itu yang dikatakan telanjang. Percaya pada akhirat, percaya, itu kira orang beriman. Nampak? Percaya pada dosa, percaya pada pahala, percaya pada syurga, percaya pada neraka, percaya. Tetapi dari sudut amalan, ada tak amalan sebagai seorang yang takut kepada api neraka? Tak ada. Tak. Kehidupan macam mana kehidupan? Kehidupan ada tak sebagai seorang yang teringat kepada mati? Sedangkan dia percaya pada mati. Percaya pada mati itu makna ada iman. Tapi ada tak persiapan dia untuk mati? Tidak. Hidup dia lalai dengan kehidupan dunia, lalai dengan kesenangan dunia, lalai dengan tipu daya dunia. Maka yang itulah dikatakan iman itu telanjang. Jadi iman, kita nak comel ke iman kita ni mesti dibaluti dengan amal soleh. Tak padang dengan iman sahaja. Sebab tu sepakat ulama fiqh dan juga para muhaddithin menyatakan iman ini tasdiqu fil qalbi. Tasdik ni maknanya satu bentuk simpulan, satu bentuk keyakinan dalam hati. Itu iman. Tasdiqu fil qalbi wal iqraru bil lisani, berlafaz dengan kata-kata, berlafaz dengan lisan. Kemudian wal amalu bil arkani. Ini kesempurnaan daripada iman itu sendiri. Hak pertama, yakin dalam hati, yakin kepada Allah, yakin kepada perkara-perkara gaib, yakin kepada benda hak yang berkait dengan iman. Tetapi tak cukup sekadar tu, sebab kalau hanya sekadar tu, hanya sekadar tasdik, yakin dalam hati semata-mata, maka tidak menyempurnakan iman bagi diri kita. Nampak? Dia mesti kena ada wal iqrar bil lisani, kena lapah dengan mulut. Lapah kot mana? Iaitu melalui lapah syahadah.
Nah, macam kita ni Islam dah, lepas syahadah dah, maka kita memperbaharui. Setiap hari kita memperbaharui syahadah kita. Nah, subuh tadi sekali, zuhur kat arang insya-Allah 2 kali, asar kat arang 2 kali, maghrib kat arang 2 kali. Nah, isya kat arang pula 2 kali. Berapa kali kita memperbaharui syahadah kita? Ini dikata wal iqraru bil lisani. Untuk apa? Untuk menyempurnakan iman. Kemudiannya wal amalu bil arkani, beramal dengan setiap rukun-rukun perkara-perkara yang telah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekadar lafaz syahadah tetapi tidak ada amalan, amalan-amalan yang fardu tu tak ada. Amalan fardu tak ada, amalan sunat tak ada. Hak fardu tu tak ada. Fardu ni apa tuan-tuan sekalian? Amalan fardu ni kita kira hak yang mayang 5 waktu. Nampak tak? Apa lagi? Puasa bulan kali Ramadan. Lagi berapa lagi amalan fardu? Waktu bik zakat. Bagi orang hak yang biasa-biasa ni, rakyat marhain bi 40 zakat terah setahun sekali. Nah, orang hak yang ada reta sikit, ada waktu bik zakat mal, zakat harta simpanan, zakat barang kemah. Nampak? Kenapa lagi? Banyaklah zakat perniagaan dan seumpamanya, zakat pendapatan dan seumpamanya. Kemudian gaji. Kita rasa hak tu je yang dikatakan yang para ulama sebut wal amalu bil arkani. Tidak. Orang yang ada iman, kalau kita nak compare dengan apa yang disebut wal amalu bil arkani, nak menyempurnakan iman kita, nak memantapkan iman kita dengan melaksanakan rukun ni banyak. Bukan hanya kita tengok pada basic sahaja. Hak tadi basic, mayang, puasa, zakat, haji, hak tu basic. Hak yang lain antaranya mendapa? Perkara yang boleh memantapkan iman kita yang dikaitkan dengan beramal pada rukun. Hak pertama, al-amru ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Orang yang beriman, orang yang nak memantapkan iman dia, orang yang nak menyempurnakan iman dia tak boleh tinggal dua perkara besar ni. Kenapa? Amru ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ajak manusia kepada kebaikan dan juga mencegah manusia daripada melakukan perkara mungkar. Benda baik kita kena ajak. Baik-baik itu baik dari sudut mana? Baik itu adalah baik yang dikira baik di sisi Allah. Bukan baik dikira baik pada sisi manusia. Tak, tuan-tuan. Sebab baik yang diukur baik pada Allah. Walaupun pada manusia tu nampak tak baik. Sebab kita tak boleh kata baik kalau manusia semata-mata kata baik. Tapi Allah tak suka. Bila Allah tak suka, maknanya benda tu tak baik. Macam kita tengok dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bawa benda baik. Benda baik di masa apa benda baik? Sebab benda tu baik di sisi Allah dan benda tu diarahkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi masyarakat Quraisy benda tu tak baik. Benda yang Nabi bawa tu tak baik. Benda yang Nabi sebut, benda yang Nabi ucap, benda yang Nabi ajak, benda tu tak baik. Pasal apa? Sebab bercanggah dengan nafsu manusia. Jadi manusia kata tak baik. Nampak? Maka bagi manusia benda tu bukan satu perkara yang ma'ruf. Tetapi ma'ruf, hakikat perkara ma'ruf, hakikat perkara kebaikan ini iaitulah kebaikan daripada Allah dan juga kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan perkara-perkara mungkar. Perkara mungkar ni tuan-tuan sekalian, mungkar adalah perkara mungkar yang dikira perkara tak baik. Benda jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan benda jahat di sisi manusia. Nah, memang manusia ni kadang-kadang benda yang baik di sisi Allah dikatakan benda yang jahat, benda mungkar. Contoh tuan-tuan contoh. Saya ambil contoh untuk tuan-tuan mudah faham. Tuan-tuan tengok dalam kuliah, baik subuh baik, baik maghrib baik.
Semayang tak di ramai tau. Ramai tau semayang dia ramai. Lepas tu pas mana belaka-belaka? Pas mana? Hak ni balik rumah, hak ni situ, hak ni sini, hak ni tembor, hak ni tembor, hak ni tembor. Bukan subuh je, garik pun sama kok. Hak ni gitu. Lepas tu kan isa kat ramah. Kalau kuliah maghrib kan isa kat ramah mari pula. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal apa? Sebab dia tak nampak benda tu suatu perkara yang baik yang datang daripada Allah. Tuan-tuan sekalian, majlis ilmu ni adalah satu perkara yang sangat baik di sisi Allah kerana benda tu diperintah oleh Allah. Seseorang yang mari untuk menyampaikan peringatan, untuk menyampaikan ilmu kepada kita, hakikat sebenarnya tuan-tuan sekalian, Allah hantar dia kepada kita. Allah hantar dia kepada kita nak beritahu sesuatu yang baik kepada kita. Tiba-tiba kita lari dengan 1001 alasan. Yang ni kata nak balik ada hal, yang ni kata sakit perut, yang ni kata malah aku yang ni kata malah nak dengar. Sebab apa? Sebab ustaz tu kasar. Kasar, alasan kasar. Apa lagi alasan kasar, alasan ngatuk, alasan macam-macam lah. Berilah 1001 alasan. Berilah 1001 alasan. Maknanya tuan-tuan sekalian, saya nak tanya, ada tak dia melaksanakan perkara yang ketiga yang dikatakan wal amalu bil arkan, untuk memantapkan keimanan dia? Ada tak? Agak-agak tuan-tuan muhasabah, tuan-tuan balik, tuan-tuan fikir dan tuan-tuan tanya diri tuan-tuan sendiri, insya-Allah tuan-tuan akan dapat jawapan. Nah, saya cuma nak sebut ni je. Saya cuma nak sebut macam ni. Saya nak kata kita lari daripada nikmat Allah. Sebab majlis ilmu ni nikmat Allah Ta'ala tuan-tuan sekalian. Nikmat ilmu ni, majlis ilmu ni nikmat Allah. Kita ni ibarat berjalan dalam satu tempat yang gelap. Saya ingat Tok Guru saya sebut. Tok Guru saya beritahu, kita ni dalam satu perjalanan dalam suasana yang gelap. Gelap suasana tu. Memang tak nampak benda. Tiba-tiba datang seorang manusia, datang seorang hamba Allah, datang kepada kita, nak tolong kita, nak bantu kita dengan menyalakan pelita. Dia ni bawa pelita, nak pimpin kita, nak bantu kita, nak berikan cahaya keterangan kepada kita supaya kita ni tidak berada dalam kegelapan. Ada orang yang terima kasihlah, terima kasih bawa lampu kita, bawa pelita kepada kami, maka kami ni tidak bergelap. Ada orang terima kasih. Ramai orang yang tolak. Bukan hanya setakat tolak, bahkan cuba nak padamkan api pelita yang manusia ni bawa. Jadi orang yang mari ke dalam majlis ilmu untuk menyampaikan ilmu, orang yang terima ibarat dia menerima cahaya yang orang ni bawa. Orang yang tolak, hok tembak lari balik, hok pergi situ yang bagi 1001 alasan, macam-macam gitu begini, bla 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 bla. Dia ni seumpama orang yang menolak cahaya, sedangkan dia ni berada dalam suasana yang gelap. Jadi tuan-tuan fikir sendiri. Saya tak mau sambung lebih lah. Tak mau sambung lebih. Jadi tuan-tuan boleh fikir sendiri, mana manusia yang cerdik, mana manusia yang tak cerdik. Dan benda ni tuan-tuan sekalian, dia bukan hanya setakat habis sini. Dia tak habis sini tuan-tuan. Kita ni semua beripung belaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua ni, saya, tuan-tuan sekalian ni semua beripung. Dan apa benda yang kita buat pada pagi ni, semuanya akan dibongkar balik oleh malaikat, semuanya akan dihisap balik oleh Allah. Allah tanya saya, orang panggilmu untuk buat tazkirah, buat kuliah, mu mari tak? Mari.
tak ada uzur, mari. Lepas tu Allah tanya balik orang hak semayang ramai-ramai saat ni, mu mari semayang, mari. Alhamdulillah, mari semayang subuh berjemaah, alhamdulillah. Lepas tu Allah kata, lepas tu ada majlis ilmu, ada majlis zikir, ada tazkirah. Mu duduk dok dalam majlis, sedangkan Nabi kamu sebut suruh duduk, suruh singgah. Ya, kan Nabi sebut dah kan? Ya, Nabi kata idza marabtum birriyadil jannah farta'u. Sekiranya kamu melalui taman-taman syurga, hendaklah kamu singgah. Nabi sebut, Nabi suruh singgah. Nabi kata kalau mu jalan laluan tu ada taman syurga, Nabi kata farta'u, maka hendaklah tu jatuh hukum wajib, hendaklah kamu singgah. Nah, jatuh hukum wajib. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, ada ke taman syurga dalam dunia? Nabi kata ada. Kenapa? Majalisil ilmi, majlis ilmu. Nah, majlis ilmu. Dah hak yang zaman kita ni bukan lalu, dah ada dah situ tapi keluar. Dah ada dah dalam tapi keluar. Alasan macam-macam lah tuan-tuan, alasan manusia ni, alasan begitu begini macam-macam lah. Sakit perut nak berok, lapar perut, saya tak boleh ustaz, tak boleh lambat makan, nanti saya gastrik, dah tu saya kena balik kena makan. Orang kata lepas ni ada makan, lepas ni tak boleh makan, saya kena makan makanan saya kat rumah, makanan hak yang ada kat sini tak boleh, menyebabkan gastrik saya makin teruk. Nak wahab balik tidur. Macam-macam alasan begitu begini. Yang saya kata 1001 alasan. Jadi semua ni Allah tanya balik. Allah Ta'ala tanya balik, bapa mu balik, bapa mu tubik, bapa mu lari. Lepas saya kata semua kita ni akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, ke mana kita nak lari di hadapan Allah? Apa alasan yang kita nak beri kepada Allah? Saya ni bukan nak marah tuan-tuan, nama tazkirah dah. Jadi bila tazkirah ni makna peringatan, tazkirah lah untuk ketuk pintu hati. Ketuk pintu hati saya sendiri, nak ketuk pintu hati tuan-tuan dan puan-puan. Hak yang mana sudi menerima ketukan, sudilah. Hak yang mana tak sudi terima, tak apalah. Macam kita pergi rumah orang lah, kita ketuk pintu rumah orang. Tuan rumah sudi terima kita, ada buka pintu, nak dipersilakan kita masuk. Ada tuan rumah yang tak sudi, dihambat. Asal kata-kata balik dia kata. Nah, ada lagi tuan rumah yang tak sudi, dia tak hambat tapi dia senyap pak suduh. Maka begitu juga tazkirah ni tuan-tuan, ketuk pintu hati. Nak ketuk pintu hati mana-mana manusia yang ada, mana-mana manusia yang sudi, maka dia terima tazkirah tu. Mana-mana yang tak sudi, dia buang, dia tuhuk jauh-jauh, terpulanglah. Cuma saya nak khabar, kita semua ni akan dihisab oleh Allah setiap daripada apa benda yang kita buat. Setiap daripada benda yang kita buat, semua akan dihisab oleh Allah. Jadi kita akan ditanya satu persatu. Orang yang diberikan segelumit ilmu, maka dia ada amanah dengan ilmu untuk menyampaikan ilmu. Golongan asatizah dia ni ada amanah ilmu, maka dia beramanah dak dengan ilmu yang Allah berikan kepada dia untuk menyampaikan ilmu. Maka ada Allah tanya, mu menyapa ke dak, mu beritahu ke dak, beritahu. Yang ni mu dengar ke dak, dengar. Lepas mu dengar, mu beramal ke dak, beramal. Alhamdulillah, insya-Allah selamat tuan-tuan sekalian. Yang ni pula hak yang mana hak lari apa semua yang tak suka, yang dia cipta 1001 alasan, maka alasan yang dia cipta atas dunia hari itu, maka alasan itu yang dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, saya nak tanya, tuan-tuan rasa kalau kita cipta alasan, rasa-rasa alasan yang kita cipta tu kita kena bawa
dan alasan tu kita sebut depan Allah, tuan-tuan rasa alasan tu boleh lepas tak kita daripada hisab Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau boleh lepas tuan-tuan sekalian, silakan tuan-tuan ciptalah 1001 alasan. Kalau rasanya boleh lepas, kalau rasa boleh lepas dengan alasan yang kita cipta depan Allah, silakan kalau boleh lepas. Kalau tak boleh lepas, nak fikir-fikirlah sendiri, hisaplah balik diri sendiri, nak supaya kita terselamat ketika mana kita berada di hadapan Allah. Susah tuan-tuan, kita di akhirat ni susah. Kita di akhirat ni tuan-tuan, banyak kalau kita tengok dalam Quran lah tuan-tuan, banyak diceritakan, Allah Ta'ala cerita kepada kita bila mana kita berada di akhirat. Bila mana kita berada di akhirat, semua orang nak larikan diri masing-masing. Kita ni tuan-tuan, akhirat esok kita nampak mak ayah kita, kita terekam panggil mak ayah kita. Tapi mak ayah kita ni tak mahu cara kita. Kita nampak adik-beradik kita tuan-tuan sekalian, hak yang masa kita hidup dalam dunia kemarin kita saling bincang antara satu sama lain dalam sesuatu hal. Tetapi bila kita nampak adik-beradik kita di akhirat, kita panggil untuk minta pertolongan, tapi adik-beradik kita pakat lari tuan-tuan. Adik-beradik kita pakat lari. Pasal apa? Sebab semua sekali ni, nampak? Semua sekali, semua nak selamat diri, tak mau mikir pasal orang lain. Ya. Jadi siapa yang boleh tolong kita? Yang boleh tolong kita ni iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang boleh tolong kita. Sebut dalam satu hadis, tiap-tiap daripada nabi ni tuan-tuan bawa panji, bawa bendera. Bawa bendera. Dan nabi kita juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bawa bendera. Jadi golongan mana daripada kalangan umat Nabi yang boleh duduk di belakang Nabi ketika Nabi bawa panji, bawa bendera? Tuan-tuan, kita rasa kita ni boleh tak duduk di belakang Nabi ketika Nabi bawa panji? Orang kata, boleh ustaz, boleh. Apa? Sebab saya semayang tak tinggal ustaz. Yang ni kata boleh ustaz, boleh. Pasal apa boleh? Saya pun semayang tak tinggal ustaz. Yang ni kata boleh ustaz, boleh. Pasal apa boleh? Sebab saya ni suka bersedekah ustaz. Tuan-tuan, dalam hadis yang lain, orang yang semayang tak tinggal pun kena tahan di malaikat daripada minum air kolam Kausar Nabi. Semayang tak tinggal tuan-tuan, tapi masih lagi tak dapat minum air daripada kolam Kausar Nabi. Dan kalau tak dapat minum air daripada kolam Kausar Nabi, agak-agak dapat masuk syurga ke tidak? Tak ada lah. Dan ni apatah lagi nak duduk di belakang Nabi ketika Nabi bawa panji. Kita renung-renung diri kita. Ketika Nabi bawa panji, orang yang nak dapat minum air daripada kolam Kausar Nabi, orang yang nak berada di belakang Nabi ketika Nabi bawa panji-panjinya, nampak? Siapa dia? Hak para sahabat tu kita tolak tepi lah. Tapi kita tengok sahabat dapat. Kenapa sahabat dapat? Kita tengok bagaimana kehidupan sahabat. Sahabat suka apa benda yang Nabi suka, sahabat tak suka apa benda yang Nabi tak suka. Sahabat buat apa yang Nabi buat, sahabat tinggal apa benda yang Nabi tak buat. Kita tak suka apa yang Nabi suka, kita tak buat apa yang Nabi buat, dan kita suka apa yang Nabi tak suka, kita buat benda yang Nabi tak buat. Itu kita tuan-tuan, itu kita. Walaupun tidak secara 100%, walaupun tidak secara 100%, tetapi mungkin 80%, mungkin 70%, mungkin 60%, tetapi
hak yang 60%, hak yang 70%, hak yang 80%. Bimbang kalau dia ni termasuk dalam perkara yang memang betul-betul Nabi tak suka dan betul-betul memang Nabi tak buat. Itu kita tak nak. Sebab akhirat esok kita susah. Depan Allah kita susah, tuan-tuan. Depan Allah Ta'ala kita susah. Nak mengharapkan syafaat Nabi, pertolongan Nabi, bantuan daripada Nabi pun tak dapat. Na'udzubillah. Pasal apa? Sebab kita banyak buat benda yang Nabi tak suka. Kita banyak buat benda yang Nabi tak buat. Tuan-tuan rasalah orang yang melarikan diri daripada peperangan pula dah. Orang yang larikan diri daripada majlis ilmu, Nabi suka tak? Tuan-tuan rasa Nabi suka tak? Saya pun nak tanya kat hak duduk luar, Nabi suka tak agak-agak? Nabi tak suka. Tapi kita perlukan pertolongan Nabi, kita perlukan syafaat Nabi. Tapi apa kita buat benda yang Nabi tak suka? Nah, kenapa kita buat benda yang Nabi tak suka? Jadi fikir-fikirkanlah, muhasabahlah balik diri kita, tuan-tuan sekalian. Yang kita ni tak lama dah nak balik bertemu dengan Allah, dalam keadaan amalan kita tak sebanyak mana. Amalan kita ni tak sebanyak mana. Amalan kita ni tak sesempurna mana. Saya ingatkan diri saya, amalan saya yang tak banyak, amalan saya yang terlalu banyak, tidak sempurna. Nah, kita buatlah setakat mana yang kita rasa kita boleh buat, setakat mana yang mampu kita buat. Kita cuba perbaiki amalan kita setakat mana yang mana yang tak comel, kita comelkan, kita hiaskan setakat mana yang kita mampu untuk hias, supaya ada hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada jawapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara hidup ni, tuan-tuan, sementara Allah masih lagi berikan sisa-sisa umur kepada kita, nak carilah ilmu. Cari ilmu, jangan sombong dengan ilmu, tuan-tuan sekalian. Guru saya seumur pesan, carilah ilmu, jangan sombong dengan ilmu. Walaupun kita rasa kita ini telah pun berilmu, walaupun kita rasa kita ni dah ada ilmu, orang yang berasa dia ni dah berilmu, orang ni orang yang ada sifat ujub. Dia berasa diri dia bagus. Sifat ujub ni, tuan-tuan, termasuk dalam kategori sifat-sifat mazmumah, sifat yang tercela. Bila sifat tercela, maknanya Allah tak suka lah. Allah tak suka sifat ni, Nabi tak suka sifat ni. Itu sifat ujub, yang Imam Ghazali sebut su'ul khuluq, ataupun penyakit hati. Dia berasa diri dia hebat, dia berasa orang lain tidak berilmu, bahkan dia seorang je yang berilmu. Nah, ini orang panggil orang yang sombong dengan ilmu. Tuan-tuan, kita lah ni, lah mungkin tuan-tuan rasa boring kuliah pagi ni, duk belajar popeng. No, tak ada dah kelakor. Dia ada masa kena ada kelakor, ada masa tak boleh kelakor, tuan-tuan. Nah, tambah-tambah ni kita ni berada dalam Covid gelombang ketiga. Covid gelombang ketiga ni, tuan-tuan, saya duk muhasabah diri sendiri. Saya duk muhasabah seorang diri, tuan-tuan. Kenapa Allah Ta'ala beri hantar kepada kita gelombang yang ketiga, yang saya kira, bagi saya gelombang ketiga ni gelombang yang lebih dahsyat. Gelombang hak yang lebih dahsyat, lebih power daripada hak yang pertama dulu, lebih power pada hak tu. Kenapa, tuan-tuan? Sebabnya ada dua. Yang pertama, kerana Allah nak uji orang beriman. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Hei manusia, apakah kamu boleh mendabik dada dengan menyatakan kamu ni beriman sedangkan kamu ni masih lagi belum diuji? Jadi Allah nak uji kita. Orang beriman, frontliner, Allah nak uji. Yang kedua, kenapa Allah berikan lagi gelombang yang ketiga yang lebih dahsyat? Kerana nak ketuk pintu hati kita supaya lebihkan amalan, lebihkan munajat, lebihkan berdoa dan mengadu kepada Allah. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, kenapa? Kerana manusia ni masih lagi banyak berada dalam keadaan kefasikan, kemungkaran. Idza aradna an nuhlika qaryah amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira. Nah, Allah Taala kata idza aradna an nuhlika qaryah, apabila Allah Taala nak menghancurkan penduduk di sesebuah negeri. Nah, idza aradna an nuhlika qaryah amarna mutrafiha, Allah uji dia dengan kesenangan. Fafasaqu fiha, maka mereka melakukan kefasikan dengan kesenangan dia, dengan apa benda ni, kemewahan dia, nak dengan kelapangan dia buat durhaka kepada Allah. Fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira, maka Allah Taala akan menunaikan janjinya, iaitu membinasakan dia dengan sebinasa mungkin. Nah, ini dikatakan apa? Ini dikatakan apa nama ni, Allah nak berikan tanda kemurkaan kepada orang yang durhaka kepada Allah. Hari ni kita tengok tuan-tuan, walaupun kita berada dalam suasana Covid, tapi manusia ni hidup macam biasa je. Manusia masih hidup macam biasa. Manusia masih lagi berani buat durhaka kepada Allah. Manusia ni masih lagi apa nama ni, melanggari batasan-batasan syarak, melanggari apa nama ni, perintah Allah Subhanahu wa taala. Topeng muka pakai, tudung tak pakai orang puang. Tengok orang puang tuan-tuan. Topeng muka pakai, berapa pakai? Nanti kena denda 1,000 kalau tak pakai. Tudung pakai tak? Tudung tu peribadi, jangan sibuk-sibuk. Nampak? Tudung peribadi, jangan sibuk. Maknanya takut denda 1,000 lebih daripada takut kepada murka Allah. Bukan saya kata jangan pakai topeng muka, kena pakai. Topeng muka kena pakai sebagai apa nama ni, orang kata cara untuk kita mengatasi daripada wabak ni, ikhtiar kita. Tetapi janganlah tudung tak pakai, itu kan perintah Allah menutup aurat. Nah, itu bagi puang. Bagi hak lelaki pula sama je. Topeng muka pakai, seluar pendek, cawak kereta, kepala lutut sembang tubik. Nampak? Itu bagi orang hak yang suka dedah aurat. Bagi orang hak yang lain, semayang tetap tak macam biasa. Sebelum Covid tak semayang, mari Covid gelombang pertama pun tak semayang, Covid dah nak habis pun tak semayang, mari Covid pula gelombang ketiga pun sama, tak semayang juga. Allahu Rabbi. Sama sendiri tak semayang juga. Maknanya tidak ada sikap perubahan kita, tidak ada kesedaran pun dengan apa yang dihantar oleh Allah, ujian oleh Allah. Allah beri ujian. Ada yang sedar-sedarlah, saya tak nafikan ada yang sedar. Nah, ada yang saya jumpa tuan-tuan sekalian ni cerita betul, memang sebelum Covid hidup dia memang American style. Sebelum Covid memang Amerika hidup dia. Tapi selepas Covid mari, walaupun dia tak kena Covid, makna Allah campur hidayah dalam diri dia. Nah, alhamdulillah hidup dia berubah 360 darjah, kehidupan dia berubah. Daripada hidup dalam keadaan murka Allah, berubah dalam keadaan hidup mencari redha Allah. Tetapi minoriti je lah. Majoritinya macam biasa. Kita tengok macam kat kita tuan-tuan, sama je.
Sama sendiri je, macam tu je lah. Kalau hak dalam majlis ilmu mari kuliah pun muka tula. Nah, hak yang maya jemaah tu pun muka tula. Nah, kenapa lagi? Masa benda-benda semua muka tula. Orang panggil regular customer. Mana tak ada perubahan tuan-tuan. Nah, insya-Allah lah kita harap-harapkanlah doa yang baik-baik. Semoga mereka ni semua ni dicampurkan hidayah oleh Allah. Semoga ketukan pintu hati pada pagi ni ada di antara kita yang membuka pintu hati untuk menerima kalam-kalam yang serba tak sempurna ini masuk dalam diri masing-masing. Semoga sama-sama kita ni berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rasa cukup sekadar tu tuan-tuan, tazkirah ringkas kita pada pagi ni. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kita. Yang baik itu adalah datang daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan daripada diri saya sendiri. Jadi sebelum saya mengakhiri majlis tuan-tuan sekalian, macam biasalah mana-mana saya pergi pun, saya mari sini pun saya bawa tabung. Jadi saya nak lancarkan tabung derma yang saya bawa pada pagi ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh, kalau yang mana nak beri sumbangan tu boleh letak di dalam tabung yang saya bawa, ada di tepi pintu sana, insya-Allah. Kalau muslimat nak beri pun teriklah tabung tu masuk kawasan muslimat sekejap. Itu saja tuan-tuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir umurana umurad dunya wal akhirah. اللهم يسر حسابنا يوم القيامة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.